Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan? Kita asyik membicarakan persoalan hidup dan pilihan, serta kejujuran semakin berkurang. Masih tiada bertemu jawaban. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati, hingga amat menakutkan menghadapi masa depan, seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Pertemuan sekali ini bagi diriku amat berarti, tetapi ku bimbang untuk menyatakan. Bimbangkan berulang kesilapan. Walau kita dihadapkan dengan berbagai pilihan, mengapa sering terjadi pilihan tak menepati, hingga amat menakutkan menghadapi masa depan, seolah telah terhapus sebuah kehidupan yang kudus. Sesuatu yang tak disangka seringkali mendatangi kita. Itukah suratan dalam kehidupan, atau sekadar satu kebetulan? Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang sedang menonton FB Live sesi Sembang Sihat AIKM pada hari ini. Dan hari ini kita telah bersiaran langsung dari Unit Pendidikan Kesihatan Institut Kanser Negara pada petang ini di Putrajaya. Petang ini saya Sharifah Syahira binti Syed Muhammad, Pegawai Pendidikan Kesihatan dari Institut Kanser Negara selaku moderator akan membincangkan tentang topik yang bertajuk pada hari ini, iaitu kanser ovari, keturunan atau kebetulan. Bagi bercakap dengan lebih lanjut tentang topik ini, kita telah menjemput Yang Berusaha Dr. Nur Azura binti Nur Muhammad, pakar perubatan obstetrik dan ginekologi dari Jabatan Ginekologi IKN. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat sejahtera ya. Terima kasih doktor kerana sudi hadir pada petang ini ya bersama kami di Unit Pendidikan Kesihatan. Kita on air ni doktor? Ya, saya. Terima kasih atas jemputan. Okey, baik. Sebelum tu, bagi anda yang sedang mengikuti sesi FB Live ini, anda boleh like, komen and share ya untuk rakan-rakan dan ahli keluarga yang berada di luar sana bagi mengikuti FB Live kita pada hari ini. So, baiklah doktor, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut bagi membincangkan topik kita pada petang ini, kita ingin berkenalanlah dengan doktor tentang sedikitlah latar belakang doktor ya. So, sebagai seorang pakar perubatan dalam bidang ini, khususnya dalam obstetrik dan ginekologi ini ya. Silakan doktor. Okay, terima kasih kepada yang masih baru saja masuk dalam kita punya live hari ini. Saya Dr. Azura,
telah bermula berkhidmat di Institut Kanser Negara sejak Ogos 2021. Sebagai pelajar sub kepakaran gynae-onkologi, ini adalah tahun kedua saya sedang belajar, dan sebelum ini saya telah memulakan tugas saya di Republic of Ireland sebagai houseman ataupun intern di sana sejak 2008 sehingga 2017, dan saya kembali ke tanah air Malaysia dan bertugas sebagai pensyarah perubatan dan pakar obstetrik dan ginekologi di UiTM sejak Januari 2018. Okey, terima kasih doktor atas pengenalan seberingkas doktor tadi kan. So tanpa melengahkan masa lagi, saya ada beberapa lah persoalan yang ingin ditujukan kepada doktor nanti kan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini ya. Seperti yang kita sudah maklum, kita pun selain kanser ovari ni kita dah familiar sikitlah dengan kanser payudara, kanser cervix kan doktor. Yeah. Tapi kanser ovari ni saya rasa termasuk diri saya kan. Di luar sana, masyarakat di luar sana tentu ingin mengetahui kan dengan lebih lanjut tentang apakah itu kanser ovari ya doktor. Ya. Jadi boleh tak doktor jelaskan apakah sebenarnya kanser ovari itu? Macam mana tu doktor? Okey, terima Saya kasih jelaskan, atas doktor. soalan introduksi ataupun pengenalan daripada Puan Pengerusi. Kita sedang melihat kepada skrin kita tu, kalau peserta ataupun pembaca di luar sana boleh lihat, saya label sebagai gambar yang pertama lah. Ini adalah gambar ovari yang saya tunjukkan dengan tanda aras hitam itu. Itu adalah ovari yang normal. Ovari ini fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon wanita iaitu estrogen dan progesteron. Dan juga dia menghasilkan telur lah untuk persenyawaan. Jadi kanser di mana-mana organ kita pun boleh jadi kanser. Jadi kita punya rule of thumb ataupun syarat untuk hidup dalam sel ni, dia ada Swiss hidup dan Swiss yang mematikan dia. Sama ada Swiss tu dikekal hidup tanpa mati ataupun Swiss yang suruh mati tu tak mati-mati, maka akhirnya dia akan menyebabkan sel-sel ni berkembang dan menjadi kanser. Contohnya dalam kanser ovari yang kita sebut. Doktor perjelaskan kan. Jadi doktor, apakah untuk pengetahuan kita semua ya, saya ingin bertanya juga apakah jenis-jenis kanser ovari ini yang terdapat untuk yang kita ketahuilah. Jadi saya rasa doktor mesti dah familiar dengan perkara ini. Jadi doktor boleh jelaskan tak apa jenis-jenis kanser ovari yang kita tahu? Okey, sekarang saya letak gambar kedua pula dekat skrin kita tu. Tu kita punya ovari yang telah dipotong. Bulan-bulan kita datang bulan tu Datang dia haid kan? akan bertelur tu akan keluar, maka permukaan tu yang rosak ataupun tercedera yang menyebabkan Sama dengan kanser cervix punya lain ya doktor ya? dia kanser bahagian palkar yang rahim lain, berlainan. kanser ovari lain ya. Ya. Cuma kita kena tahulah kat mana letaknya ovari tu ya. Okey, seterusnya doktor kan, seperti kanser-kanser yang lain, sebagai contoh kanser payudara, contohnya kanser cervix, mesti ada tahap-tahap kanser kan? Ya. So jadi dalam kanser ovari ni saya nak tahu berapa tahap kanser yang boleh berlaku pada seseorang pesakit tu? Dalam kanser ovari ni doktor. Boleh jelaskan doktor? Alright. Kita punya tahap kanser biasanya kita bahagikan kepada 4 jenis. Jadi 4 jenis.
naik ke atas, pergi ke belakang sikit, dan akhir sekali dia akan pergi dekat paru-paru dan hati. Itu kanser tahap 4. Okey. Itulah tahap-tahap kanser yang kita perlu ketahui. Oh, itulah antara tahap-tahap kanser ovari ya, seperti mana yang kalau kita boleh kanser-kanser lain ya. Okey doktor, selebihnya pula saya nak tanya, contoh macam seseorang pesakit kan, dia dah kena didiagnose kanser ovari ni. Jadi apakah keberangkalian pesakit ni boleh sembuh ke doktor dari sudut pengalaman doktor lah sebagai seorang pakar perubatan ni ya? Itu soalan yang memang semua pesakit akan tanya kita, mungkin pada visit yang pertama atau kedua, bergantung kepada berani ke tidak ataupun bersedia ke dia untuk bertanya kepada kita tentang soalan tu. Maka bila kita merujuk kepada gambar rajah saya ini, kita boleh lihat secara amnya bila kita sebut tentang sama ada orang tu boleh sembuh atau tidak, bagi saya ataupun secara amnya sebagai pakar perubatan, kami tidak refer ataupun merujuk ke mungkin ada sesetengah pihak yang sebelum ni dah war-warkan yang dia sudah sembuh daripada kanser, dan sejak peristiwa itu kami telah dihantui ataupun dihujani oleh soalan, doktor, kanser saya boleh sembuh ke tak? Yalah, diorang dah panik kan, mesti nak tanya. Mungkin dah masa harapan kita pun sebagai doktor, kita tak adalah nak kata oh you'll die in 5 years. That is such a terrible thing, ataupun benda yang terlalu kejam lah untuk kita sebut dekat pasien. Jadi bila kita merujuk kepada gambar rajah itu kan, kita tadi telah menjelajahi ataupun mengetahui tahap 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita tengok daripada tahap 1 yang peringkat awal, 80% daripada pesakit yang didiagnose dengan tahap awal ni masih lagi hidup dalam 5 tahun. Itu pun kita kata tentang kematian disebabkan oleh kanser itu sendirilah, tak termasuk dengan komplikasi kanser seperti darah beku ke ataupun usus tersumbat. Semua-semua tu akan mempengaruhi sama ada dia boleh hidup selama 5 tahun ataupun tidak. Maknanya lebih kurang mereka kesan sampingan atau kesan itu akan mempengaruhi lah tahap kesembuhan sakit. Ya, betul. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi kan. Kita tengok gambar rajah tadi, antara kanser yang duduk dekat kilang telur sahaja berbanding yang sudah merebak ke organ-organ lain. Bila dia dah melibatkan organ lain, susahlah hati, nak kawal tu. kita bayangkan dia duduk dekat tempat yang macam paru-paru jadi berair. Jadi itu akan mempengaruhi sama ada dia masih boleh lagi hidup ataupun tidak dalam 5 tahun. Okey, terima kasih doktor. Jadi macam setakat ini kita boleh mengetahui sedikitlah tentang apa itu kanser ovari, apa dia punya tahap-tahap dia kan doktor kan? Ya. Jadi selain kita dah tahu tentang apa dia punya boleh ke tak sembuh kan, tapi apakah lagi soalan yang ingin saya tanya kepada doktor, kita macam penyakit kanser ni, apa antara faktor risiko yang mungkin wanita di luar sana lah yang boleh tahu apa faktor risiko yang boleh menyebabkan terjadinya kanser ovari dalam kalangan pesakit kanser di negara ini doktor? Okey, saya merujuk kepada gambar ini sebab dia adalah kesimpulan yang boleh kita sampaikan kepada penonton kita di luar sana tentang risiko yang menyebabkan seseorang tu boleh menjadi kanser, mendapat kanser ovari. Salah satu nombor yang kita nampak daripada atas itu adalah sejarah keluarga kanser ovari. Bila kita cakap pasal keluarga, kalau kita biasanya kita merujuk kepada adik ibu ataupun adik-beradik ataupun anak. Itu saja yang relevan. Kalau kita kata bapa tiri ke mak saudara ke boleh, tapi boleh dia dah kira macam bau bacang lah. Jadi dia punya history ataupun sejarah tu mungkin tak berapa nak kita kisah sangat, sebab ialah kita bila kita cakap pasal genetik ni kan, dia berkait dengan kita punya perkongsian genetik ni. Ya, siapa lagi yang kita kongsi mestilah dengan adik-beradik, mak kita ataupun anak kita lah yang kita wariskan kanser itu. Kalau ataupun selain daripada kanser kilang telur atau ovari, pesakit yang ada kanser ataupun sejarah keluarga kanser payudara ataupun usus juga. Kanser payudara pun ada juga termasuk ya. Kita sebab dia dua-dua ni memang berkait rapat lah. Jadi bukan setakat kita kisah pasal ovari, kita kena kisah juga pasal payudara dengan usus. Usus, kanser kolon ya doktor, kalau orang kata dalam kolon nama itulah kanser kolon. Okey. Lagipun
bila kita cakap pasal apa ni umur kan, tadi saya cerita sikit yang pasal apa tu faktor bila kita dapat haid tu nanti dia telur keluar kan. Benda tu apa Kitaran. pembaikan Pembaikan. permukaan ovari itu Okey. akan menyebabkan luka dan baik. Itu sendiri akan menyebabkan kanser ovari Macam itu. tu ya, muncul. doktor. Okey, terima kasih doktor. Okey. Oh, jadi selanjutnya pula doktor, saya nak tanya, adakah sejarah keluarga ni mempengaruhi keberangkalian untuk wanita mendapatkan kanser ovari ke doktor? Bila kita tahu Keturunan ni. katalah mak na'udzubillah kita tak adalah nak doa semua orang dapat macam tu, tapi kalau baru tahu mak ada kanser kan, ovari contohnya, dia ada 3 kali ganda risiko dalam wanita itu sendiri untuk dapat kanser ovari itu. Jadi sebab tu kita sebut pasal sejarah keluarga ni memainkan peranan yang penting lah. Oh, dalam pembentukan kanser tu Ya. doktor ya. Okey. Dan selanjutnya saya ada juga beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, tapi saya rasa memang doktor boleh jawablah kan. Jadi InsyaAllah. okey doktor, soalan seterusnya pula, bagaimana pula dengan masalah genetik dan adakah itu yang akan mempengaruhi keberangkalian seorang pesakit itu untuk mendapatkan kanser ovari? Okey. Sebab kita cerita pasal sejarah ni tak habis lagi, bukan keluarga saja, malah dalam keluarga itu sendiri boleh menurunkan masalah genetik ni juga. Contohnya dalam kita gambar rajah yang saya tunjukkan dalam skrin ni adalah pasal BRCA ataupun breast cancer gene. Dia ada 2 jenis tu, 1 dengan 2. Kalau kita tengok dia punya fungsi dia tu, fungsi dia adalah untuk menjagalah sel-sel ni. Apa nak buat, lepas ni kalau rosak sikit dia baiki. Kalau kita dah kacau ataupun keadaan badan kita ni ada BRCA gene ni yang telah dimutasi ataupun diubah suai, mulalah switch yang saya kata yang suruh mati tak nak mati, ataupun yang nak hidup suruh hidup dan dia akan terus hidup. Inilah dia fungsi genetik masalah. Mutasi genetik BRCA ya, kalau orang sebut BRCA ya. Oh, jadi doktor, bagaimana pula dengan apa risiko untuk wanita mewarisi kerosakan genetik BRCA ni mendapatkan kanser ovari? Okey, Apa kalau risiko kita dia? tengok pula kepada saya punya carta ataupun jadual ni, saya ambil daripada salah satu daripada jurnal yang saya tengok. Kita secara amnya kita kata tadi kalau makin berumur makin tinggi risiko kanser. Risiko tinggilah untuk dia dapat kanser ovari kan doktor kan? Tetapi bila kita lihat kepada jadual kita tu, contoh BRCA 1 tu, pada umur 40 sendiri 2 daripada 100 orang ni boleh jadi ada risiko untuk kanser ovari. So tu dah takut sikit lah kan. Lepas tu betul. risiko dia semakin lama meningkat apabila perempuan itu semakin berusia. 41 dan ke atas dah 8%. Dia naik terus jadi 20% bila umur 51 dan ke atas. Itu masa-masa yang kita contoh bila kita sebut pasal nombor tadi 20 daripada 100. Berbanding 2 daripada 100 tu dah kira 10 kali ganda jugalah naik berbanding antara 10 tahun Betul. asal perbezaan tu. Maknanya dalam mutasi genetik BRCA ni memang ada 2 jenis lah doktor. 1 Ya. dan 2. Ya. Oh, dia ikut tapi umur kita lah. punya apa tu fokusnya boleh juga dua-dua, tapi dia punya apa tu risiko tu lebih lagi bila kita cakap pasal BRCA nombor 1. Oh, memang paling ni BRCA jenis nombor 1 lah. Ya. Tengok Okey, tu dah doktor. pada umur 71 ke 80 hampir 50%. Memang ketara kan, nampak bilang peratus tu meningkat. Menakutkan lah. Bila semakin berusia seseorang tu semakin meningkatlah untuk risiko untuk mendapatkan kanser ovari kan. Ya. Jadi doktor, saya jika berkaitan dengan kanser ovari ni, saya pernah jugalah terbaca tentang sindrom Lynch. So tapi saya masih kabur-kabur lah atau kurang faham lagi tentang sindrom Lynch ni. Boleh doktor terangkan apa sebenarnya tu sindrom Lynch yang berkaitan dengan kanser ovari ni doktor? Dia berkaitan rapat antara dua ni, ataupun majoriti orang kurang dengar ataupun perasan tentang ni Lynch atau sindrom ni ataupun kanser sindrom Lynch ni, sebab majoriti ni akan menghidap penyakit usus. Seperti gambar rajah yang kita tengok tu, berapa peratus kita cakap pasal breast pun ada ataupun payudara punya risiko pun ada. Tetapi dalam 45% daripada pesakit yang menghidapi ataupun mewarisi sindrom Lynch ni,
akan mendapat kanser usus. Tapi untuk wanita pada masa yang sama biasanya kanser yang akan muncul dulu adalah kanser ovary. Jadi dia tak akan tahu sama ada dia dapat kanser sindrom Lynch ni sampailah kita tahu yang dia ada kanser ovary. Bila kita buat rawatan ataupun test yang lepas itu, dia tahulah yang dia ada kanser sindrom Lynch ni. Oh macam tu doktor. Okey, terima kasih doktor atas penjelasan setakat ini kan doktor. Dan sebenarnya ada lagi soalan beberapa soalan yang ingin saya tanyakan. Tak apa, kita alu-alukan soalan-soalan. Terima kasih doktor. Dan soalan saya yang seterusnya ialah doktor, adakah terdapat langkah pencegahan yang boleh dilakukan bagi mengurangkan risiko untuk wanita mendapatkan kanser ovari ini, dan jika mereka didapati mewarisi mutasi gen seperti BRCA tu doktor, macam mana mungkin ada langkah pencegahan yang boleh kita kurangkan agar tidak dapat kanser ovari ni doktor? Macam mana tu? Okey. Sebab bila orang dah tahu, alamak saya ada BRCA gene, adakah saya telah menemui jalan mati dalam hidup kita ini? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Tidak semestinya. Kalau orang yang memang dah tahu dalam sejarah keluarga dia ada BRCA gene ataupun mutasi kepada BRCA genetik ini, saya rujuk kepada gambar inilah, because orang kata apa, yang paling kita kenal kan, satu gambar a picture speaks 1,000 words, orang kata, ataupun 1,000 makna tersimpul daripada satu biar gambar. gambar berbicara. Kita bukan nak tengok comel ke tak. Of course Angelina Jolie ni comel orangnya, tapi daripada dulu zaman muda dan zaman sekarang dia mungkin memang kita kata nampak lebih matang, tapi saya sebenarnya nak merujuk kepada hakikat yang dia telah somehow mewar-warkan masalah BRCA gene, kerana dia kata dalam keluarga dia ada mak dia ada kanser payudara dan juga mak saudara, sama ada mak saudara ataupun nenek dia kalau tak silap saya lah. Jadi apa langkah pencegahan yang dia buat? Dia pada umur 35 ataupun hampir 40 tahun dia telah membuat keputusan untuk buang payudara dia dan juga kilang telur dan juga rahim dia, sebab dia tahu kalau dia biarkan di situ boleh ada risiko organ-organ itu menjadi kanser. Jadi bukanlah kita boleh berserah kepada takdir, okeylah tak apalah nak buat macam mana, ada masalah genetik kita serah kepada takdir. Tidak, kita masih lagi boleh berusaha untuk langkah pencegahan. Jadi sebab itu kita masih lagi perlu tekankan, ketahuilah sejarah keluarga anda. Maknanya apa-apa yang penting kita tahulah keturunan kita ada penyakit tu ke tak, macam tu ya doktor ya. Maka kita ambil langkah pencegahan seperti Angelina Jolie. Itu adalah contoh pelakon yang contoh yang baik kita ikuti. Terdekatlah yang kita boleh ambil iktibar kan. Betul. Jadi doktor, adakah semua pesakit yang mewarisi BRCA ni berhadapan dengan nasib kurang baik? Apa pendapat doktor? Itu tak semua, orang kata bahasa Inggeris every cloud has a silver lining. Maknanya walaupun hujan nak turun tu kita masih nampak cantiknya silver lining pun lining perak yang ada di awan itu. Alhamdulillah dengan penemuan jin BRCA dan mutasi yang berada dalam jin ini, penemuan demi penemuan telah kita buat secara saintifiknya. Kalau kita refer kepada gambar rajah itu, masa tahun 94 macam tu, mereka telah menemui BRCA gene. Lepas tu tahun demi tahun mereka telah membuat kajian demi kajian, dan akhirnya mereka telah menemui satu rawatan yang lebih baik daripada kemoterapi yang kita sedang beri kepada pesakit kita. Pesakit lah setakat ni. Dan bila kita pesakit-pesakit yang ada BRCA gene problem, masalah BRCA ni, dahulu kala memang na'udzubillah lah, tapi kita kata macam berserah kepada nasib lah. Kerana dia tahu dia punya kanser akan terus berkembang dan berkembang. Tetapi dengan penemuan BRCA gene ni, kita berjaya untuk memanipulasi masalah genetik ni dengan kita bagi rawatan terhadap masalah mutasi itu, dan menyebabkan pesakit yang ada kanser ovary ni bukan nak kata dia hidup lama, mungkin hidup lama itu mungkinlah bertambah dalam 2-3 bulan, lebih kurang macam tu. Sebab tadi kan saya sudah terangkan masalah kematian disebabkan oleh kanser ni adalah organ-organ yang lain tu telah diganggu fungsinya. Tetapi
daripada masa dia mendapat kanser itu sampailah dia berulang kembali itu, dia punya tempoh dia tu makin lama makin dipanjangkan dengan penemuan PARP inhibitor ataupun salah satu rawatan bertarget yang saya sebutkan ni. Oh, ada jenis rawatan bertarget. Dan itu adalah somehow adalah berita baik untuk pesakit-pesakit yang ada BRCA gene ini. Mutasi BRCA gene ini. Jadi bukanlah seperti menunggu nasib takdir menemui ajal, na'udzubillah. Tapi itulah dia hikmah di sebaliknya. Walaupun BRCA gene ni ada pada pesakit tu, tapi kita boleh gunakan kan taktik itu, masalah genetik itu untuk mendapat rawatan yang lebih berkesan. Cumanya di Malaysia ni saya kena terangkan sikitlah. Di Malaysia macam mana doktor kan? Di situasi Malaysia ni kan? sebab rawatan-rawatan ni datang daripada luar negara. Bila kita nak bagi ataupun offer rawatan ini kepada pesakit, kos lah yang kita sebutkan. Kalau kemo tu insya-Allah kami di Kementerian Kesihatan Malaysia masih lagi boleh memberi rawatan kemoterapi. Cuma bila kita fikir tentang kemoterapi, dia bagi untuk mengecutkan sel-sel yang membagi. Sel yang dah rosak lah ke doktor. Ya, dan termasuklah sel-sel yang masih lagi cepat membagi, contohnya usus, kencing. Jadi dia punya macam orang kata tembak secara am lah, siapa yang nampak aktif je kita tembak, termasuklah sel kanser. Itu tujuan asal dia, untuk tembak sel kanser. Tapi dengan PARP inhibitor ni dia duduk dekat kawasan kanser punya sel sendiri. Itu yang bagusnya tentang PARP inhibitor. Tapi bila kita cakap pasal kos, dulu saya pernah kira-kira untuk pesakit satu rawatan yang penuh dalam masa 21 bulan macam tu of PARP inhibitor ni, kita memakan belanja satu BMW 5 series gitu. Oh, memang mahal lah. Jadi berpadanan lah dengan kualiti dan kecanggihan teknologi maklumat, teknologi yang digunakan ya doktor kan? Betul. Dan ada orang mungkin kata alamak 500,000 adalah jumlah yang terlalu banyak. Ataupun ada orang yang rasa 500,000 daripada 500 juta yang dia ada, seperti Steve Jobs ke ataupun siapa-siapalah yang kaya tu, dia akan menggunakan peluang itu untuk memanjangkan dia punya peluang untuk bebas ataupun berada dalam keadaan kanser yang stabil, untuk buat benda yang dia nak lah. Contoh melancong ke, naik ke Mars ke, contohlah kan. Bila kita cakap pasal berkenaan dengan kanser ovari ni, kita pun risaulah, terutama dalam kalangan wanita lah khususnya. Jadi macam kita dah sedia maklumkan dalam laporan registri kebangsaan sendiri pun, pada yang pernah direkodkan pada tahun 2012 hingga 2016 kan, pernah kanser ovari ni termasuk dalam kanser yang 10 top 10 lah. Antara kanser-kanser yang lain. Jadi itu yang kita, sebab itulah kita pun cuba untuk membicarakan tentang topik ini kan. Jadi doktor, tanpa melengahkan masa lagi doktor, terima kasih atas penjelasan tadi. Dan untuk yang terakhir, apakah kesimpulannya yang doktor boleh berikan berdasarkan perbincangan kita pada hari ini doktor? Tak sangka pula kita berada di hujung rancangan kan, ya. Kejap je rasakan doktor kan. Masa mula-mula tadi kita mula dengan gambar raja, dah ke-10 dah. Dah ke-10. Tapi mesej yang saya ingin sampaikan adalah nombor satu, sentiasa jaga kesihatan anda lah. Sebab bila kita cakap pasal mutasi ni, kalau dalam badan kita, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau disebabkan oleh kerosakan yang disebabkan oleh badan kita sendiri, contoh dalam merokok ataupun masalah kegemukan, itu risiko-risiko ataupun faktor-faktor yang boleh kita kurangkan. Jadi amalkan pemakanan ataupun gaya hidup yang sihat untuk kita kurangkan risiko itulah yang kita boleh ubah. Dan nombor satu ataupun yang paling kita pentingkan pada hari ini, motif kita adalah untuk menyampaikan kepada pesakit ataupun wanita di luar sana, ambil cakna tentang ahli keluarga anda. Peka kan dengan ahli keluarga kita, jika terdapat sebarang tak kena tu, ya, betul. Kena check lah kan kalau ni. Dan untuk wanita-wanita yang ada mak saudara ataupun keturunan yang ada masalah yang tadi kita sebut tu, sila tampil kepada doktor dan kita akan cuba untuk membantu anda dan dengan mengambil langkah pencegahan seperti yang saya terangkan tadi. Okey, setakat ni kita dah dengar penjelasan doktor tentang beberapa persoalan tadi kan. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada doktor atas penjelasan tadi. Dan di sini saya mengalu-alukan
kepada tuan-puan yang sedang mengikuti FB Live sesi Sembang Sihat AKM pada petang ini, saya maklumkan jika terdapat beberapa pertanyaan tentang kanser ovari ini, bolehlah sertakan komen di ruangan komen ya. Jadi mungkin kita boleh, doktor boleh cuba menjawab segala pertanyaan yang dikatakanlah dekat ruangan komen. Kita tunggu soalan nombor 1. Kita tunggu soalan yang mungkin ada di ruangan komen jika terdapat. Kita menunggu dulu ya doktor, soalan daripada pengguna Facebook. Sedang bertransit di situ. Sekejap, kena buka dulu. Kena saya menanti juga soalan daripada pengguna FB ni. Kita akan tengok Kalau dulu saya ya. boleh buka Facebook, mungkin saya baca sendiri. Tapi Okey, nanti orang perasan sekarang pula ni, saya tengah cek Doktor, Facebook masa bekerja. kita ada 2 soalan daripada masyarakat di luar sana lah doktor. Soalan pertama datanya dari Natasha Hakim. Dia ada bertanyakan, adakah endometriosis berisiko terkena kanser ovari? Mungkin doktor boleh jelaskan doktor? Okey, terima kasih atas Terima kasih. soalan itu Natasha. Sangat berguna untuk kita tahu tadi. Sebenarnya tadi dalam slide yang saya tunjuk pasal risiko kanser ovari itu, salah satu daripadanya adalah endometriosis. Kerana endometriosis, kita boleh cakap pasal kanser ovari ni, dia punya teori yang menyebabkan kanser tu ada beberapa. Dan salah satu daripadanya termasuklah endometriosis ni. Bila kita cakap tentang luka di dalam permukaan kilang telur tu, termasuk daripadanya adalah endometriosis ni. Bila kita tinggal endometriosis pada masa yang lama ataupun kita tidak rawat dia, ada peluang kecil yang akan menyebabkan dia menjadi kanser ovari. Jadi untuk orang yang di luar sana yang ada masalah endometriosis ni, kita kena pastikan sentiasa mendapat follow up ataupun bertemu doktor secara berkala lah. Doktor lah secara berkala untuk mendapatkan lebih saranan ya daripada pakar terutamanya kan. Jadi kita juga mempunyai satu lagi soalan doktor daripada pengguna Facebook, iaitu Chan Pulsun. Dia bertanyakan, mohon tanya mana boleh buat test BRCA kat Malaysia. Dia tanya mana boleh buat yang pengesanan gen mutasi itulah. Soalan BRCA tu yang sangat baik. Maknanya ada orang sudah perasan yang kita penting untuk mengetahui apakah status diri kita. Di Malaysia ni kita masih lagi ada kekangan again dari sudut keuangan kita. Bukan nak kata kita tak buat langsung, tapi kalau ada pesakit yang memang rasa ada tak keluarga kita ni yang ada BRCA genetik mutasi ini kan, maka dia boleh pergi ke makmal di private lah untuk makmal di private lah boleh mendapatkan ujian ini dan mengetahui status diri mereka. Tapi saya nak, kalau cerita pasal kos ni, kita kadang-kadang dekat hospital ni sendiri kita ada deal ataupun macam janji lah dengan doktor, dengan ejen ni. Kalau kita buat test ni untuk, katalah mak dapat test ni ataupun ujian ini untuk dengan berharga RM1,000, maka anak dia ataupun adik-beradik dia akan mendapat charge yang separuh daripada itu, lebih kurang RM500 macam tu. Macam tu. Okey, nampaknya untuk setakat inilah soalan yang telah dikemukakan oleh masyarakat di luar sana lah berkenaan dengan kanser ovari ya doktor. So bagi tuan-puan yang sedang mengikuti sesi FB Live ni, jika terdapat sebarang pertanyaan lain selanjutnya, boleh kita akan sertakan jawapan tersebut di ruangan komen ya yang terdapat di FB Live AKM. Jadi dah tiba ke penghujung rupanya kita punya sesi pada petang ni ya doktor. Jadi terima kasih doktor atas segala penerangan yang sangat berinformasi yang padat dianggap boleh dimanfaatkan. Semoga perkongsian pada hari ini boleh dimanfaatkan buat tuan-puan dan semua penonton yang sedang mengikuti sesi Sembang Sihat AKM pada hari inilah. Segala ilmu yang telah diberi oleh Dr. Azura. Dan untuk
Sesungguhnya bagi untuk mengakhiri pada sesi kita pada petang ini, saya Syarifah Syahira selaku moderator pada hari ini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton FB Live sesi Sembang Sihat AKM pada hari ini, dan untuk mengakhiri sesi kali ini saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.